كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل
صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
pada malam ini, tak kiralah bentuk kebaikan yang bagaimana kita buat, bukanlah kerana kita ini orang yang baik, bukan kerana baiknya kita, bukan kerana kita ini orang yang ada ilmu, bukan kerana kita ini ada masa, bukan kerana kita sihat, bukan kerana kita ada kenderaan, tetapi kita mampu membuat kebaikan pada malam ini kerana semuanya atas kurniaan Allah SWT. Ramai lagi yang sebenarnya ada masa, tapi Allah tak berkehendak untuk dia membuat kebaikan. Ramai lagi yang ada kenderaan, tetapi Allah tidak berkehendak untuk dia membuat kebaikan. Ramai lagi yang sihat, juga Allah tidak berkehendak untuk membuat kebaikan. Maka bersyukurlah dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita pada malam ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan, hadirin dirahmati Allah sekalian, kehadiran saya pada malam ini bersama dengan rombongan saya, Imam Daerah Batu Pahat, Tuan Haji Zainizam Hassan, bersama saya juga Ustaz Arif selaku penyelaras masjid dan surau. Kita juga ada penggerak DUN dan jugalah beberapa yang lain. Terima kasih atas kesudian tuan-tuan menerima rombongan saya ini yang dinamakan sebagai lawatan Maghrib. Saya ada beberapa lawatan. Pertama, lawatan Jumaat. Jadi saya baca khutbah di masjid-masjid yang saya pergi. Kemudian kita bertemu dengan jawatan kuasa. Lawatan Maghrib, beginilah. Kita mengadakan sedikit kuliah Maghrib dan nanti mungkin lepas ni boleh untuk kita beramah mesra. Yang ketiga, saya ada lawatan. Ni lawatan sir rahsia. Saya banyak pergi kepada masjid surau, tapi orang masjid, orang surau tak tahu saya datang. Itu saya je lah yang tahu mana saya nak pergi. Tapi malam ini hadirin sekalian, alhamdulillah. Pertama-tama sekali, saya nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, khususnya kepada pengerusi, jawatan kuasa, Imam, Bilal, Noja, serta ahli qaryah sekalian kerana telah bertanggungjawab sepenuhnya dengan amanah yang diberikan. Juga sebenarnya tuan-tuan telah membantu saya mengurus ehwal agama masyarakat Islam di daerah Batu Pahat ini. Saya sebagai qadi daerah tak mampu sebenarnya nak pastikan semua orang Islam dekat Batu Pahat ini datang ke masjid. Saya tak mampu. Tetapi dengan adanya kerjasama daripada pihak tuan-tuan, maka rumah Allah ini dapat diimarahkan dengan baik. Dan kita bukan saja dapat buat baik, malah saya tengok jemaah di sini orangnya kuat-kuat ni. Tahan sejuk. Saya pun tak tahan tadi rasanya. Tengok usia, tengok muka ni macam dah tak lama dah. Tapi boleh ada ketahanan. Ini mungkin berkat. Sebab selalu berjumpa dengan Allah SWT. Dalam banyak kebaikan yang kita buat setiap harian, ada satu dipanggil kemuncak kebaikan, iaitu apabila kita bertemu dengan Allah SWT. Itulah kemuncak kebaikan setiap hari. Jadi kena bagi perhatian yang lebih apabila kita bertemu dengan Allah SWT. Kerana nikmat pertemuan dengan Allah itu lebih nikmat lagi daripada nikmat syurga Allah. Nikmat pertemuan dengan Allah itu lebih nikmat daripada nikmat syurga Allah SWT. Jadi jangan diabaikan kebaikan atau kemuncak kebaikan setiap hari 5 kali bertemu dengan Allah SWT. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bila menyebut kebaikan yang kita buat, saya lebih nak fokus hari ini soal mengapa kita ini
sangat-sangat dituntut membuat kebaikan. Bukan sahaja kita solat, kita puasa, kita sedekah, kita mengaji dan macam-macam kebaikan yang kita buat. Dia bukan sahaja perkara itu kita jalankan perintah Allah, tu betul. Ataupun perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu betul. Tetapi ada satu lagi. Kenapa kita dituntut membuat kebaikan? Kerana diri kita ini sendiri, kita ini adalah satu kejadian yang Allah ciptakan, kejadian yang paling baik sekali. Dalam banyak-banyak, ramai-ramai makhluk Allah jadikan, tak ada makhluk yang boleh menandingi kemuliaan sebagai manusia. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah tinggikan darjat kita sebagai manusia. Pertama dia kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Bila sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, semua manusia, bukan Islam saja, orang kafir ke orang bukan Islam ke, Allah sebut al-insan. Semua manusia ni Allah cipta asalnya adalah yang terbaik. Dalam ramai-ramai manusia itu, Allah pilih, inna dina indallah al-Islam. Tak semua manusia Allah pilih jadi umat Islam. Dalam ramai-ramai umat Islam ini, Allah pilih lagi, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kita jadi umat Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik. Sampai disebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik umat. Jadi kita punya nilai ni, Allah beri yang namanya terbaik ni, kejadiannya terbaik, agamanya terbaik, nabinya terbaik, umatnya pun yang terbaik. Apa lagi yang tak cukup dengan nilai Allah beri kepada kita? Kerana kalau kita lihat manusia pada hari ini, dengan kemuliaan akal yang Allah beri kepada manusia ni tadi, yang jadi neraca bezanya kita dengan makhluk lain, hari ini tuan-tuan boleh lihat, maka benarlah apa yang Allah sebut. Cuba kita baca dan kita sambung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul. Allah kata kita ini manusia yang terbaik. Cuba sambung ayat ni. Thumma radadna asfala safilin. Kemudian, kalau manusia yang terbaik ini tak jaga nilai akal yang Allah beri kepada dia, radadna, kami akan jatuhkan manusia ini asfala safilin, kepada serendah-rendah martabat. Maknanya nilai kita sebagai manusia yang terbaik ini boleh jatuh nilainya, martabatnya. Apa maksud jatuh martabat ini? Allah jelaskan dalam ayat yang lain. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isi kandungan api neraka terdiri daripada manusia dan jin. Manusia macam mana kata Allah? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati, ada akal, tak nak fikir tentang Allah. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada dua mata, tak mau melihat kebesaran Allah. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Ada dua telinga, tak mau mendengar kalimah-kalimah Allah. Allah kata apa? Ketiga-tiga golongan ini, ulaika kal an'am. Mereka ini diibaratkan seperti binatang-binatang ternakan. Na'udzubillah. Balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tadi Allah kata kita yang terbaik. Rupanya nilai kita yang terbaik ni, kalau tak dijaga sungguh-sungguh, dia boleh jatuh lebih teruk daripada binatang ternakan. Kalau fikir-fikir, sebenarnya betul.
Allah berikan akal ini untuk kita buat yang namanya kebaikan. Manusia yang terbaik, dia tak layak buat benda tak baik. Sebab itu diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak membimbing manusia supaya nilai akalnya itu senantiasa terbaik. Daripada kejadian yang terbaik, maka Allah sebut tujuan aku ciptakan kau tu, kata dia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Maknanya manusia yang ada nilai terbaik ni, ada akal, bila dia buat sesuatu pekerjaan, dia mesti sampai nilai yang namanya ibadah. Macam hari ini kita solat, adakah dia menepati tuntutan Allah sebagai perbuatan yang ada nilai ibadah? Sedangkan Allah sebut fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang mendirikan solat. Setengah ulama kata neraka wail khusus untuk orang yang solat. Sedangkan orang solat itu perbuatannya baik. Dia berdiri, dia takbir, dia rokok, dia sujud, dia bertasbih, dia bertahmid. Macam mana boleh dinilai oleh Allah sebagai celakalah orang yang mendirikan solat? Maknanya, kalau sekadar perbuatan itu nampak baik, belum tentu dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hatinya lalai dengan Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ini belum mula lagi ni, ini mukadimah je. Jangan tengok jam, belum mula lagi, ni baru nak masuk gear ni, pasal saya tak pernah datang masjid ni. Jadi kita minta nama-nama masjid daripada penggerak. Pertama, saya pergi kepada masjid yang memang patuh SOP, yang tak ada masalah, yang memang dia punya pengisian, pengimarahan dia pun bagus, maka ini salah satu daripada masjidnya, maka saya datang. Lepas ni, wallahu alam, bila lagi nak datang, tak tahu. Kita ada 190 masjid di Batu Pahat, 516 surau. Jadi saya kena pergi setiap masjid dan surau ni. Tak tahulah habis ke tidak, wallahu alam. Mana-mana masjid yang panggil saya akan utamakan pergi dulu. Tapi kalau nak tunggu turn, memang tak tahulah tahun bila boleh sampai. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya nak memahamkan dulu tentang kebaikan yang kita buat tadi bila Allah kata jatuh nilai. Cuba tengok musim durian. Siapa yang ada dusun durian, dia ada pengalaman ni. Biasanya bila musim durian, antara musuh yang mempunyai dusun durian ni siapa? Tupai. Tupai ni memang rupanya bila kita musim durian ni memang sedap makan durian. Rupanya banyak tupai yang meninggal kena tembak dan sebagainya lah. Cuba tengok, tupai ni dia masuk kebun orang ni, dia makan buah orang ni. Bukan buah orang tu, buah durian orang tu dia makan. Dia makan, dia tebuk. Kalau pergi sana makan, dia tebuk. Lepas tu dia balik. Besok datang lagi, pergi pokok lain pula, dia tebuk, makan. Lepas tu dia balik. Lusa datang lagi. Itulah kerja dia. Pernah tak tuan-tuan nampak tupai bawa balik durian, berbakul-bakul bawa balik? Ada tak? Tak ada, tak pernah berlaku. Yang bawa durian berbakul-bakul balik ni siapa? Yang mencuri buah durian, betul tak? Siapa dia? Manusia. Kenapa manusia tu dia bawa balik durian tu berbakul-bakul? Kerana dia buat jahat menggunakan akal. Akal Allah ciptakan untuk buat baik. Tapi kalau dia gunakan akal buat jahat, dia akan lebih jahat daripada binatang. Itu yang Allah sebut tadi. Balhum adal. Bahkan lebih buruk daripada binatang ternakan. Sebab tu tak boleh buat kejahatan.
Tuan-tuan tunggu nanti tengok musim Hari Raya Korban. Ada aja cerita orang curi lembu orang kan. Ingat yang pertama dulu, kereta Wira tu. 2 ekor masuk lembu dalam kereta Wira. Depan, dekat dalam satu, kat bonet seekor. 2 ekor. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab yang buat ni ada akal. Meninggal lembu tu. Bukan meninggal kena sembelih. Meninggal sebab seumur hidup tak pernah naik kereta. Lemas agaknya. Tapi nak beritahu tuan-tuan hadirin sekalian, maknanya betul Allah cakap tadi tu. Sebab tu dia tak benarkan membuat kejahatan. Kita ini kejadian yang dia terbaik dituntut membuat kebaikan. Bila sebut akal ini, kadang-kadang kita tak rajin nak tengok betapa hebatnya Allah ciptakan akal manusia. Kita kena rasa terpegun. Tuan-tuan tengah dengar kuliah saya ni, tiba-tiba anak kita daripada rumah telefon. Dia cari token sekolah dia, tak jumpa. Telefon mak dia. Ada orang perempuan kat belakang? Ada. Dia telefon mak dia. Mak tengah dengar kuliah Kenapa? Mak, token kita mana? Token mana? Alah, token sekolah kita yang biasa kita pakai tu. Kau masuk bilik mak, kan ada lemari hijau tu. Kau buka laci yang bawah sekali. Kan ada kotak tu. Dalam tu ada. Kalau tengok, mak, betul lah. Tengok. Orang dekat rumah tu cari stokin tak jumpa. Kita dekat masjid, tak payah balik rumah. Boleh jumpa kat mana stokin. Macam mana kita boleh nampak, sedangkan yang kat rumah tu tak nampak. Dia nampak dengan akal dia. Akal dia ingat kat mana dia letak. Ni hebatnya akal kita ni tuan-tuan ni. Bila sebut akal ni, nilai yang terbaik, kita memang selalu hidup ini, kalau boleh kita nak, kita berjumpa dengan yang namanya ada nilai, tak ada nilai. Tuan-tuan beli pen dekat kedai. Untuk makluman tuan-tuan ni, siapa yang suka dengar, yang biasa dengar ceramah saya memang bagi tuan-tuan faham dengan kehidupan kita seharian. Pergi kedai, beli pen, tengok pen murah, mana letak? Depan kedai. Ambil conteng, tak berkenan, tukar. Ambil lagi conteng, tak berkenan, tukar. Ambil lagi. Sebab apa? Murah. Tengok pen mahal, mana letak? Dalam kedai. Dalam almari kaca. Dia tulis, jangan sentuh, punya tak boleh sentuh kaca tadi. Dek kerana ada pen yang bernilai dalam almari kaca itu. Itu beza dia. Ataupun ibu kita, kadang dia panggil anak, Long, tolong mak lap pinggan ni. Kau tolong carikan mak kain buruk yang dah tak pakai tu. Mak nak buat lap pinggan. Biasa cakap macam tu kan. Kena tak? Memang kena. Kain buruk buat lap pinggan. Kena nilai dia. Tak pernah mak ni sebut, Long, ambilkan kain yang mak baru beli dekat Jekyll semalam, mak nak lap periuk. Tak pernah berlaku. Sebab dia tak kena nilai dia. Sama juga kalau saya hadiahkan salah seorang daripada tuan-tuan kopiah, saya beli dekat Mekah, mahal harganya, buatan Indonesia, tak apalah, yang penting beli dekat Mekah. Besok saya masuk kampung ni, orang yang saya hadiahkan kopiah tu, dia tengah gunakan kopiah tu lap motor dia contohnya. Apa rasa saya? Dah tentulah saya jadi marah, jadi terharu sebab dia tidak meletakkan nilai itu pada tempat yang betul. Dan kita marah anak kita balik lambat. Kau pergi mana, Long? Dah pukul berapa ni? Sebab perkara itu tak kena dengan nilai kita sebagai manusia. Dah pukul 10 pagi, tak bangun-bangun lagi. Kita marah kerana dia tak sesuai dengan nilai hidup kita. Jadi isunya di sini ialah
bagaimana kita mengekalkan nilai akal kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah lagi. Ini dia kita belajar dalam sikit. Dalam satu surau, dalam, jauh, kampung dalam, ada 10 orang jemaah semayang kat kampung tu. Solat Isyak. Dalam ramai-ramai 10 orang tu, ada seorang orang buta. Jadi 11 lah. 10 celik, 1 buta. Dia memang jemaah tetap dekat surau tu. Habis saja semayang Isyak, bagi salam, wirid dan sebagainya, doa, nak balik ni. Nak balik dah. Dia pun selawat. Sallallahu, bila selawat aja tiba-tiba api padam, blackout, gelap gelita, tak nampak apa masjid surau tu. Jadi teraba-raba imam, Bilal, Nuja cari pintu tak jumpa. Tengah-tengah teraba-raba cari pintu ni, orang buta yang seorang tadi tuan-tuan, dia dah nunggu depan pintu sana. Imam, Bilal, pintu sini, sana tingkap, kata dia. Orang buta tunjukkan orang celik jalan keluar. Betul tak? Jadi soalannya, siapa yang buta sebenarnya? Ini kalau ada orang buta seorang, dia tutup lampu, rasanya dia dulu jumpa pintu daripada kita. Jadi macam mana dia boleh dulu? Sebab dia melihat bukan pakai mata. Betul? Dia melihat pakai akal. Kita ni pasal ada mata ni, yang akal ni malas nak pakai. Pasal nampak, dia tak payah. Rasanya tuan-tuan pun pernah dekat rumah kita, ibu-ibu tengah lipat kain baju, anak-anak tengah buat kerja sekolah, kita tengah baca surat khabar, tiba-tiba blackout, gelap gelita. Biasa kan, dululah mungkin. Dalam keadaan gelap tu tuan-tuan, nampak ke tidak? Tak. Mata kan ada, tak nampak. Terbeliakkan mata tu, tak nampak. Pakai spek lagi, tak nampak. Dalam keadaan tak nampak, gelap gelita tu, orang rumah kita ni, isteri kita, mak kita, dia jumpa tak? Kat mana lilin, kat mana mancis, kat mana pelita, jumpa tak? Akhirnya jumpa. Masa dia jumpa tu, dia nampak ke? Tak. Akal dia ingat kat mana dapur, kat mana laci, kat mana letak lilin, mancis dan juga pelita. Mungkin tuan-tuan tak pernah tak pergi rumah orang buta suami isteri. Malam-malam, bila maghrib aja dia buka lampu, dia tak nampak. Itu nak bagi tahu tentang kelebihan akal. Kadang-kadang kita lebih percaya cakap mata daripada cakap akal. Mata kata gunung warna biru, akal kata tak. Mana mungkin gunung warna biru? Cuba pergi dekat tengok, hijau rupanya. Biru tu pantulan cahaya. Mata kata lampu traffic light tu 3 warna, merah, hijau, kuning. Akal kata tak, 1 warna. Tak percaya tuan-tuan, panjat, buka cermin dia tu, mentul yang sama je, mentul jernih tu. Yang hijau, merah, kuning itu bukan lampunya, tapi cerminnya. Jadi nak pesan tuan-tuan, akhirnya nanti kita dapat akal ini Allah ciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang tak boleh nak dipegang, tak boleh nak disentuh, tak boleh nampak. Macam mana nak percaya kalau bukan dengan akal? Akal saja yang dikatakan sebagai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu wajib belajar hukum akal. Kena belajar. Dan ini antara ilmu yang dah makin hari dah makin kurang untuk orang bagi perhatian, iaitu ilmu tauhid. Kita dalam hidup ni 3 ilmu ni kena mengaji: tauhid, fiqh, tasawuf. Ini yang kata Imam Ghazali, kalau ada 3 ilmu ni, barulah layak kita buat kerja tu jadi ibadah. Jadi kena mengaji. Saya belum sempat jumpa dengan semua pengusi masjid surau daerah Batu Pahat, belum.
Saya masuk sini tahun lepas, terus PKP. Memang tak sempat jumpa. Inilah baru ada ruang nak berjumpa dengan masjid dan surau. Kalau daerah lain, saya wajib setiap masjid surau mengaji ataupun ada kuliah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alif, lam, ha. Tuan-tuan potong kat mana pun dia tetap jadi Allah. Buang alif, tinggal lam, ha. Lillahi mulku samawati wal ard. Dia tak ada alif. Siapa tu? Allah. Buang alif, buang lam, tinggal lam, ha saja. Lahul mulku wa lahul hamd. Tak ada alif lam. Siapa tu? Allah. Buang alif, buang lam lagi, tinggal ha. Kul huwallahu ahad. Hu siapa? Hu Allah. Hebatnya dia punya kalimah lafzul jalalah. Belum cerita lagi sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus. Belum. Itu pun dah menunjukkan kehebatan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita susun huruf hijaiyah, alif, ba, ta sampai ya, semuanya ada nama-nama Allah. Allah, alif, Allah, ba, al-baqi, ta, at-tawwab, tha, al-thabit, jim, jala, jalalu, ha, al-haq, kha, al-khabir. Balik ni kawan tuan-tuan, sambung dulu sampai ya. Ni sampai ya ni kampur apa nak habis ni. Jadi nak bagi tahu hadirin sekalian, saya tak pasti di masjid ini. Kalau belum ada, adakan. Kerana hari ini tuan-tuan, kalau kita tak kenal, saya sebut tadi kan, kemuncak kebaikan seharian kita buat ketika kita bertemu dengan Allah. Tapi dia kena ada persiapan. Antaranya persiapan dia apa tuan-tuan? Kena ada ilmu mengenal Allah. Kalau tak kenal, macam mana nak sembah? Dan ilmu ni kadang-kadang tak ramai yang nak belajar. Ilmu tauhid, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi, sampailah kaunuhu mutakaliman. Mana pergi ilmu ni? Hari ini kita tengok hadirin sekalian, Allah memperkenalkan sifat-sifatnya. Makin hari makin banyak diperkenalkan. Banjir besar sebelum berlaku hari sebelum ni, termasuk juga COVID-19 ni tak habis-habis lagi. Tanah runtuh lain, banjir lain, wabak lain, kemalangan lain. Allah tunjukkan. Tuan-tuan tengok kehendak Allah. Mungkin tuan-tuan maklum itu hari, siapa nama artis tu? Abby Yus. Yang dia dah buat rumah, betul? Kumpul duit bertahun-tahun. Tengok kehendak Allah. Hebatnya kehendak Allah ni. Ketika dia bekerja, cari duit, dia berkehendak, Allah pun berkehendak. Maka terkumpullah duitnya bertahun-tahun. Tiba-tiba dia berkehendak untuk buat rumah, Allah juga berkehendak buat rumah tu, bangun. Sampai dah nak siap rumah tu, Allah pun berkehendak juga. Tapi akhirnya dah buat perancangan nak pindah, tiba-tiba Allah tidak berkehendak. Bukan sahaja Allah tak berkehendak dia pindah, bahkan Allah tak berkehendak nak pindah kat mana pun tak ada rumahnya. Luar biasa, hebat kehendak Allah. Satu lagi tuan-tuan tengok, peristiwa kemalangan ibu dan 7 orang anak dalam kereta, ingat? Tengok. Anak pertama Allah berkehendak jadi, anak kedua Allah berkehendak jadi, anak ketiga, keempat sampai ke-8 Allah berkehendak jadi. Tapi pada malam tu berlaku kerosakan pada kenderaan, tiba-tiba Allah tak berkehendak. Bukan saja Allah berkehendak kereta dia rosak, bahkan Allah berkehendak isteri dan anak-anak ni semua sekali ni tak perlu hidup lagi dekat dunia ni. Dimatikan semua sekali. Kehendak Allah. Jadi hari ni tengok yang dekat kat mana tu? Maghribi yang Rayyan tu kan. Satu dunia
mendoakan budak ni supaya selamat, dapat dikeluarkan. Ibu dan ayah ni jangan cakap lah. 4 hari dalam tu tuan-tuan bayangkan. Bila keluar je dapat diselamatkan, orang semua takbir, Allahu Akbar. Tapi saat dia keluar itulah pertemuan. Ibu tu dah 4 hari tak jumpa, tapi bila dijumpakan, rupanya saat pertemuan itulah saat perpisahan. Budak tu meninggal dunia. Itu pun kehendak Allah. Jadi hari ini tuan-tuan, kita ini dipenuhi dengan ujian. Hari ini, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, umat yang terbaik, bukan percuma Allah bagi. Pasti ada ujian. Kalau tak betul-betul, tak mampu nak jawab ujian Allah. Tak usah jauh. Saya buktikan. Contoh macam masjid ni, tuan-tuan boleh pergi masjid yang lagi besar. Masjid Sultan Ismail umpamanya. Cuba tengok. Ada 2-3 orang. Budak sekolah. Umur 7-8 tahun. Pergi mana? Ambil wuduk. Tak lama lepas tu datang pula 2-3 orang. Yang tadi budak. Ni bapak budak. Umur dah 50, 60 ke atas. Tengok budak ni, dia ambil wuduk. Dia basuh je muka, sampai je kat tangan. Mat, semalam aku nampak kau punya basikal lajak kau cantik lah. Kat mana kau beli? Kedai mana? Dia cerita pasal basikal daripada muka sampai kaki. Tu budak sesuai dengan ilmunya. Tengok yang bapa budak ni sebelah sana. Yang champion ambil wuduk ni. Dia basuh je muka, sampai je kat tangan. Bu, semalam aku dengar kau ngail ikan besar dapat. Kat mana kau ngail? Dia cerita pasal ikan daripada muka sampai kaki. Yang belah sini budak ambil wuduk buat ibadah, tajuknya basikal. Yang belah sini bapa budak ambil wuduk buat ibadah, tajuknya ikan. Sama ke tidak? Belah sini budak, tajuknya basikal. Belah sini bapa budak, tajuknya ikan. Macam tak sama. Macam mana nak bagi sama? Senang je. Oleh kerana budak ni tak pernah jadi tua. Tapi yang tua ni, dia pernah jadi budak. Kira budak dua-dua, senang. Marah orang. Tapi kalau kita fikir dengan akal kita, macam mana usia kita dah 40, 50, 60, tapi ilmu ambil wuduk macam budak darjah 1 sekolah agama. Dia tak berubah. Bila ilmu tak berubah, ilmu tak naik ni tuan-tuan, ilmu tak bertambah, macam mana nak jawab ujian Tuhan? Takut kita tak kuat. Macam mana tuan-tuan nak ada keyakinan Allah itu bersifat pengasih, penyayang? Percaya ke tidak? Allah itu wajib akli. Wajib akal kita menghukumkan Allah itu wajib pengasih dan penyayang. Macam mana nak nampakkan kasih sayang Allah sedangkan rumah kita tenggelam sampai atap? Macam mana nak dikatakan Allah itu bersifat pengasih penyayang? Perabot kita, peti ais kita, kursi meja kita diapungkan air berjalan. Ini kalau tak kuat, saya secara peribadi yakin dan percaya apa yang berlaku di Shah Alam, apa yang berlaku di Pahang adalah ujian tauhid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak menguji sejauh mana kita ini benar-benar beriman kepada Allah ataupun menyamar jadi orang beriman. Kan kita baca surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah datangkan bermacam-macam bentuk ujian, sama ada hidup ataupun mati. Allah nak tengok siapa yang paling baik amalannya. Ikhlas ke tidak, kita ambil Allah itu sebagai Tuhan kita. Sebab itu tadi kita berbalik kepada tadi, saat pertemuan kita dengan Allah ni, saya sebut ni tuan-tuan, yang kata saya nak berjumpa kepada semua ahli karyah, tak kiralah mana masjid pun saya pergi.
Kebanyakan yang mengimarahkan masjid inilah mukanya, tak ada muka lain. Betul? Tak ada. Tak ada muka lain. Samalah. Inilah wajah yang ada dekat Rengit. Inilah wajah yang ada dekat Benut. Inilah wajah yang ada dekat Bukit Gambir sana. Inilah mukanya. Kita semua ini dalam perjalanan pulang. Kita ini kan tetamu Allah. Tetamu ni hukumnya apa? Tetamu ni hukumnya kena balik. Jadi kita ni dalam perjalanan menuju Allah. On the way balik. Cuma tunggu giliran je. Sampainya bila? Berapa jam ni? Dah masuk isyak belum? 2 minit. Jadi maknanya hadirin sekalian, kita kena buat persiapan. Kena buat persiapan. Tanda-tanda tu untuk kita bertemu dengan Allah tu dah banyak. Dah banyak. Tapi tadi petang, mungkin tuan-tuan pun dapat bagaimana viral satu orang alim di Indonesia. Dia mengajar macam ni, kuliah. Dan dia baca afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia mengajar ni. La ilaha illallah. Kali ketiga, la ilaha. Terus dia jatuh. Dan dia wafat, dia meninggal. Cantiknya, apa nama, cara bagaimana Allah pilih dia untuk saat ditarik nyawanya ketika mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Dan kita rasa yakin dia akan jadi ahli syurga Allah SWT. Jadi kita bagi laluan azan sekejap, nanti kita sambung sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersambung lagi sikit, iaitu perjalanan kita balik menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya mengambil sedikit masa untuk kita tengok. Cuba tuan-tuan tengok betul-betul. Siapa-siapa yang Allah pilih untuk bertemu dengan dia, termasuklah orang alim tadi tu. Syarat kita nak bertemu dengan Allah tu, nak masuk alam akhirat, dia mesti tinggalkan dunia. Itu syarat. Kita daripada dunia ni nak masuk alam akhirat, syaratnya dia kena tinggalkan dunia. Sebab itu disebut meninggal dunia. Contoh hari ini kita meninggalkan dunia. Bermula besok, bermulalah kehidupan kita di alam akhirat. Alam barzah itu pintu masuk alam akhirat. Jadi nak masuk alam akhirat, nak bertemu dengan Allah tu, syaratnya kena tinggalkan dunia. Tu kena pegang. Dunia tak boleh bawa masuk pergi akhirat. Tetapi akhirat boleh masuk dalam dunia. Buat kerja-kerja akhirat. Jadi di sini Allah memudahkan jalan kita, pandu kita macam mana nak masuk alam akhirat. Iaitu yang dikatakan pertemuan dengan Allah tu bila? Ketika kita solat. Bukankah saat kita sujud itu merupakan saat yang paling dekat kita dengan Allah? Jadi bila nak masuk solat itulah Allahu Akbar. Bila bar aja, tuan-tuan dah kena belajar. Belajar apa? Tinggalkan dunia. Putuskan hubungan dengan dunia. Kita ni ibaratnya sedang masuk alam akhirat. Nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut Allahu Akbar aja, tinggalkan suami, tinggalkan isteri, tinggalkan rumah, tinggalkan tanah, tinggalkan kenderaan, tinggalkan harta, tinggalkan anak-anak, tinggalkan semua. Ini yang kalau tuan-tuan pernah dengar, ada orang sebut, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Betul. Satu lagi, matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan Allah. Orang dulu sebut kalau solat ni namanya ilmu mati. Maksudnya apa? Bila sebut tadi ilmu mati, Allahu Akbar, kita kena tinggalkan dunia. Meninggal dunia tu tak kemati namanya. Sebelum kita betul-betul tinggalkan dunia. Jadi sebab tu disebut kemuncak kebaikan itu pertemuan dengan Allah. Soalnya nak tinggalkan dunia itu yang jadi payah. Kerana dunia itu dah terlampau lama masuk dalam hati kita. Nikmat dah terlampau banyak.
Tak usah jauh lah tuan-tuan Kita ada kancil. Bukan binatang tu, kereta tu. Kancil ni boleh pakai jalan. Cuma kadang-kadang dia rosak, kadang-kadang bertolak, kadang-kadang tak hidup, tapi boleh jalan. Tiba-tiba suami dapat bonus, beli kereta baru, Persona baru tu lah. Tapi PKP tak boleh pergi kedai, order je pakai online. Kedai hantar ke rumah. Haji dah sampai kereta, masuk parking. Okey. Jadi kat parking tu ada dua, satu kancil, satu Persona. Jadi sebelum tidur malam tu, orang rumah, bang besok kita jalan-jalan sarapan pagi naik kereta baru tu boleh tak? Boleh, apa salahnya, nanti kita naik lah. Nanti kita ngeteh lah dekat Pek Raja ke apa. Takkan kat Batu Pahat bang, pergilah muar makan sate pagi-pagi kan. Boleh, kata suami, tak ada masalah. Tidurlah pasangan ni, tidur. Orang rumah dah berangan dah besok nak naik kereta baru. Pukul 3 pagi, orang kejut. Assalamualaikum Ji. Assalamualaikum. Jadi Haji ni buka je pintu, kenapa? Minta maaf Ji ganggu. Nak pinjam kereta boleh tak? Nak hantar orang rumah, kena gastrik teruk, berguling-guling kat dapur tu. Boleh, kata Haji ni dah. Dia pun pergi nak ambil kunci, nak bagi pinjam dekat Haji sebelah ni. Baru teringat ada dua kereta. Satu kunci kancil, satu kunci Persona. Agak-agak kalau tuan-tuan nak bagi yang mana? Nak bagi yang mana? Orang rumah dah sebut kancil kata dia. Agak-agak nak bagi yang mana? Kancil tu dia memang bertolak tu, takut tak orang dah lah orang sakit ni, buat mati tengah jalan macam mana? Tak orang, tak kita tak. Kita senang jawab, sepakat, memang kancil kita bagi. Nah Haji ambil je kunci. Tak balik pun tak apa. Belagak sungguh. Tak balik pun tak apa. Pasal dah ada Persona ni. Tapi kalau betul lah kita yakin dengan Allah. Kita yakin Allah beri kepada kita harta benda ni. Boleh ke tidak? Ambil kunci Persona ni. Gigil-gigil juga bagi. Ji, pakai ni. Ni kereta baru ni, tak apa. Saya dah dengar ceramah Tuan Kadi malam tadi, dia cakap, kalau betul dia yakin dengan Allah ni, bagi yang ini. Tapi jangan tak balik pula, kata. Warning pula tu. Nak beritahu betapa melekatnya cinta dunia tu dalam hati kita. Ini yang kadang-kadang kita jadi sulit nak berpisah antara ingat Allah dengan ingat dunia yang juga datang daripada Allah. Tuan-tuan tengok, orang rumah pesan nak pergi masjid Isyak. Bang, nanti balik Isyak, singgah kedai kejap. Beli apa? Beli telur, beli gula, beli tepung, beli minyak, beli Milo. Yelah, kata suami. Dia pun naik motor, pergi ke masjid. Atas motor tu dia ingatkanlah. Telur, gula, tepung, minyak, Milo. Telur, gula, tepung, minyak, Milo. Sampai masjid, tengok imam dah semayang. Dia pun ikutlah semayang belakang. Rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Betul dia baca. Tajwidnya betul. Sifat hurufnya pun betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul dia baca tuan-tuan ayatnya. Ar-Rahmanirrahim. Betul juga tajwidnya. Maliki Yaumiddin pun betul juga dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba bila baca iyyaka na'budu ni, bolehkan datang pula telur tadi tu. Telur yang orang rumah order tu. Masuk pula dalam hatinya. Telur dia teringat. Masalahnya dia tak ingat lepas telur tu apa. Kan banyak lagi tadi. Ada gula, ada tepung, ada minyak, ada Milo. Jadi dia ingatkan lepas telur, apa lagi telur. Walaupun hati tu tengah ingatkan telur, tapi lidahnya, ihdinas siratal mustaqim. Betul bacaannya. Tapi dalam hati tengah ingatkan lagi, apa lepas telur.
Sambung lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Betul bacaannya. Sampai habis. Waladhdallin. Betul bacaannya. Dia rokok betul, sujud betul, iktidal betul, naik rakaat pertama, naik rakaat kedua. Lagi sekali telur tu datang lagi. Ada lagi. Tak ingat lagi lepas telur tu apa. Baca lagi. 4 rakaat. 4 biji telur dalam hati dia. Tapi bacaannya, rukunnya semua betul. Sah ke tidak solat dia? Sah tak tuan-tuan? Sah. Kalau tanya fiqah, sah. 13 rukun ada. Ya, hukumnya sah. Yang tak sah apa dia? Imannya tak sah. Disebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi kalau tengok gaya tadi, telur lagi besar daripada Allah. Betul tak? Sebab itu kita solat, jangan hanya pastikan solat kita sah ke tidak. Yang lebih penting, kena pastikan iman kita sah ke tidak ketika solat. Iman apa? Tasdik bi qalbi, membenarkan dengan hati. Takrir bil lisan, wa ta'mal bil jawarih, dengan anggota kita. Ini. Maka betul Allah sebut tadi, fawailul lil musallin, yang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, ini kalau tanya orang yang tinggi tauhidnya, alah, kau pergi semayang pun belum tentu masuk syurga, kata dia. Itu tinggi sangat ilmunya. Entah-entah neraka semua yang pergi semayang, itu kata dia. Itu lagi tinggi ilmu dia. Sebab kalau kita belajar ilmu tauhid, harus akli. Allah masukkan orang yang buat baik dalam neraka. Allah boleh masukkan orang yang buat jahat dalam syurga. Kerana Allah tidak perlukan sebab dan musabab. Kita solat berpuluh tahun sekalipun, Allah tak ambil apa-apa faedah daripada solat kita. Jangan sekali-kali ada niat nak sukakan Allah dengan ibadah itu. Allah bukan macam kita, ada hati, ada perasaan. Mustahil. Sebab itulah hadirin sekalian, mana-mana orang nak semayang, dia mesti cari air, ambil wuduk. Kenapa cari air? Kerana air ni Allah ciptakan, dia makhluk Allah, sebagai alat pembersih, penyuci. Basuh baju pakai air, basuh pinggan air, basuh motor pakai air. Kita mandi pun, basuh diri kita pun pakai air. Rupanya basuh hati pun pakai air juga. Sebelum ni, cuti raya Cina. Yang namanya cuti sekolah, cuti raya Cina, cuti di Bali, lebih-lebih lagi cuti raya kita sendiri. Waktu cuti ni cuba tuan-tuan tengok, kat mana ada air, kat situ ada orang. Betul tak? Orang nak release tension. Dah penat bekerja, nak pergi makan angin. Kebanyakannya cari air. Tak percaya tengoklah cuti sekolah ke cuti apa. Kalau kat Terengganu tu sepanjang pantai tu penuh orang. Dekat Mersing penuh orang. Dekat Port Dickson penuh tepi pantai tu tuan-tuan. Orang cari air. Kenapa cari air? Biasanya kalau kita ke pantai ni, sampai-sampai tengok air laut membiru tu, apa dia buat? Dia depurkan dada ni, tarik nafas, sedut udara nyaman tu, rasa lapang kan, rasa lega. Macam mana hati ni boleh rasa lega, rasa lapang tengok laut membiru ni? Sebab air laut ini datang daripada Allah 100%. Dia tak ada campur tangan kerja manusia. Sebab itu dia melekat dalam hati kita. Hati tak tenang tengok bangunan pencakar langit Kuala Lumpur tu. Tak tenang. Sebab banyak campur tangan kerja manusia. Sebab itu bila kita ambil wuduk, ni kalau nak cuba isyak ni kan boleh ambil. Pergi tempat ambil wuduk ni, ambil takungan yang pertama.
Saya tak kata wajib. Ini sebagai satu usaha. Ya Allah, dengan berkat sucinya air Engkau ini, sucikanlah wajah aku. Ambil yang pertama, inilah muka hamba Kau yang paling banyak buat dosa. Ambil yang kedua, ampunilah dosa muka hamba Kau ni, ya Allah. Ambil yang ketiga, berkatilah muka hamba Kau ni, ya Allah. Tangan macam tu juga. Inilah tangan hamba Kau yang paling banyak buat dosa. Sebab kita tahu fungsi air tu, dia makhluk Allah. Saya bukan suruh tuan-tuan cakap dengan air. Jangan nyegan dekat depan paip tu. Wah, air tu. Nanti lain pula, orang kata sesat pula. Orang sahabat uli ni sejak kadi datang dan bercakap dengan air semua kat paip tu. Bukan. Berfaham-faham, betul tak? Sebab itu tuan-tuan tengok. Apa fungsi wuduk ni? Fungsinya ialah menggugurkan dosa-dosa yang ada pada anggota wuduk, betul tak? Sebab itu lepas ambil wuduk kena baca doa. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang bertaubat. Masa bila kita taubat? Kalau yang ambil ismayang tadi, berapa ekor kau dapat besok? Itu masa bila kita taubat? Yang taubatnya tadi itulah. Ambil minta ampun dengan Allah. Baru sesuai. Ramai tak baca doa mengambil wuduk. Kenapa kita kena bersihkan hati kita ketika wuduk ni? Sebab kita nak ngadap Allah. Nak ngadap Allah, tak boleh ada dosa. Tak layak kita nak jumpa dia. Sebab itu kena jumpai dulu. Kena bertaubat dulu. Kena bersihkan dulu. Minta ampun dengan Allah. Baru layak jumpa dia. Macam fiqh. Nak semayang, tak boleh ada najis. Pada tubuh, pada pakaian, pada tempat solat. Kan tak boleh. Dari segi tasawufnya, hati tak boleh ada dosa. Kena mohon ampun dengan Allah. Sebab itu datang sampai kat depan, Allahu Akbar, angkat tangan. Apa maknanya tuan-tuan? Ini serah diri, surrender kita. Siapa pernah angkat dua tangan ni selain daripada waktu semayang? Pernah tak? Ada nak balik ni gang, sebelum start motor tu, Allahu Akbar, atas motor tu ada tak? Ada je. Balik sendiri motor tu orang. Ataupun depan dalam kereta ke, sebelum start kereta tu, Allah pun tak ada juga. Atau balik rumah ni kan, Assalamualaikum, orang rumah buka pintu je, Allah Akbar pun tak ada juga. Sesat apa abang ni kata dia. Tapi kalau tanya, ada sebenarnya yang angkat dua tangan ni. Selain daripada waktu solat, siapa dia? Ni kena tanya polis. Yang kerja berompak tu. Apa dia buat? Jangan bergerak, kata dia. Apa dia buat orang depan tu? Dia angkat tangan. Maknanya apa? Maknanya ada salah. Orang salah je buat macam ni, tuan-tuan. Jadi selama ini kita angkat tangan takbiratul ihram kepada Allah. Berpuluh tahun kita angkat takbir ni. Ada rasa salah ke tidak? Kalau dah pagi-pagi subuh tu, Allahu Akbar. Ni bukan rasa salah. Buat salah lagi ada. Ini saya sekadar untuk nak menambahkan penghayatan kita supaya pertemuan kita dengan Allah itu tak jadi sia-sia. Ini belum cerita lagi kita nak solat tu, bila kita takbir saja tu, namanya pun takbiratul ihram. Betul, takbir yang mengharamkan segala yang halal. Mana pernah tuan-tuan nampak orang tak bergerak? Ada tak? Kat bandar ni, kalau kat Pek Raja tu, tak ada tuan-tuan nampak. Ada tak orang tu berdiri tegak? Mana ada? Yang namanya manusia bergerak. Tapi bila sebut takbiratul ihram, Allahu Akbar, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bercakap, tak boleh berlari, tak boleh melompat. Pergerakan yang dibenarkan hanya tertentu sahaja dibenarkan oleh syarak. Tak boleh. Ada ulama sebut ketika itu kita disuruh jadi macam malaikat. Setaat-taatnya. Malaikat ni kan kejadian yang kerjanya buat baik aja. Dia mana pernah buat jahat. Dia tak ada nafsu. Berbanding dengan iblis. Memang kerja dia buat jahat aja. Tapi tak boleh lawan manusia. Kadang-kadang macam malaikat. Kadang-kadang macam iblis. Dia boleh buat baik, dia juga boleh buat jahat.
Maka sebab itu hadirin sekalian, kena belajar. Ni saya balik dekat akal tadi, kena belajar. Belajar ni maknanya carilah pengajian yang boleh membantu untuk kita dekat dengan Allah. Jadi macam mana nak asingkan antara dunia? Maknanya kalau kita ini yang memang kita hidup ni kan semakin hari semakin jauh dengan dunia. Hari ni dah jauh dunia kita. Besok lusa lagi jauh. Maknanya semakin hari semakin dekat dengan akhirat. Dah mula kena belajar. Tinggalkan sikit-sikit dunia. Mula tinggalkan. Kita ni kerana terlampau banyak keinginan. Dah kena kurangkan. Kalau rasa macam lutut ni tak berapa nak kuat, kalau rasa mata dah mula kabur, telinga pun tak berapa nak dengar, pergerakan pun dah mula lambat, jangan risau, jangan bimbang. Allah dah sebut, kita baca surah Yasin. Wa nu'ammirhu nunakkis fil khalqi afala yaqilun. Allah kata apa? Kami panjangkan usia kamu dan kami tarik sedikit kekuatan asal kamu. Maknanya bila orang tu usianya panjang, kekuatannya makin hari makin lemah. Itu memang fitrah. Tapi kalau dah umur 90, tapi boleh berlari laju 100 meter, itu saka nampak. Mungkin banyak saka nampak ni daripada apa nama. Dia yang fitrahnya memang lemah, tuan-tuan. Jadi jangan risaulah. Sakit pinggang ke sakit belakang memang. Dia tak payah nak cari tongkat sana tongkat sini nak jadi kuat, tak payah. Yang Allah bagi itulah dia akan balik asal. Lagi panjang usia, dia balik asal. Dia balik asal. Makin lemah, makin lemah, makin lemah. Imam Syafi'i, dia pakai tongkat ketika usia dia 40 tahun. Untuk mengingatkan dia. Tapi kita sekarang ni, banyak yang bukan pakai tongkat, makan tongkat. Bukan untuk mengingat, tapi untuk kuat. Itu dah lain. Beza. Kita ni makin hari, makin berusia, makin kurang tenaga. Tapi kadang-kadang nafsu. Dia makin hidup, makin lama. Kadang-kadang dia makin kuat. Dia bukan makin lemah. Orang kahwin 2, 3, 4 pun orang tua. Bukan orang muda. Jadi hati-hati dengan nafsu. Allah bagi kita jasad, roh, akal, nafsu. Jasad ni makan minum dia, nasi, telur, zat, vitamin. Jangan tak bagi makan. Roh, makanan dia adalah amal ibadah. Semaya, puasa, zikir, mengaji. Akal, makanan dia ilmu pengetahuan. Macam ni, kita tengah bagi makan akal kita. Nafsu, tak payah bagi makan. Dia pandai cari makan sendiri. Cuma kena kawal saja. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, moga-moga dengan sedikit pertemuan, dengan sedikit bicara yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuba mohon dengan Allah. Buat solat hajat pun tak apa, ya Allah, bagilah aku nikmat pertemuan dengan Engkau. Biasanya saya ingat semua orang pernah dapat. Bila? Allah bagi nikmat pertemuan dia ni bila pergi Mekah. Dapat tak? Dapat. Tuan-tuan kena ingat, kita punya roh ni dulu sebelum ada jasad ni, kita semua ni duduk di alam arwah. Alam roh kita dah tak ingat dah. Jadi satu ketika Allah tanya dengan roh kita ni, alastu bi rabbikum, adakah kamu semua ini mengakui aku ini Tuhan kamu? Kita semua jawab, qalu bala syahidna. Kita mengakui engkaulah Tuhan kami. Maknanya cinta hati kita, roh kita yang pertama-tamanya memang Allah, tak ada yang lain. Jadi bila pergi Mekah tu, turun daripada bas, nampak Kaabah ataupun Masjidil Haram daripada jauh, hati dah mula ada rasa kan? Rasa apa tu? Allah dah goncangkan sedikit hati kita. Hati kita, roh ni tak sabar nak pergi. Kemudian dapat kebenaran pergi solat zuhur umpamanya dekat sana,
Kita pun pergi berjalan-jalan, langkah demi langkah. Akhirnya makin dekat, sampai dekat pintu besar masuk tu makin kuat pula digoncang hati ni. Rasa sebab ada, rasa sedih, tak tahu daripada mana. Akhirnya sampai ke dalam, lagi ke dalam. Turun je tangga tu nampak Kaabah. Kita dah tak larat dah tuan-tuan. Dah tak tahan rasanya. Berjurai air mata, betul tak? Menangis, ramai orang menangis tengok Kaabah. Padahal belum semayang, belum mengaji, belum apa lagi. Hanya dipertemukan dengan satu tempat yang penuh dengan rahmat. Itu kalau Allah, kita biasa menangis ni sedih. Kadang suka sangat pun menangis. Kadang kena marah pun menangis. Tapi kalau Allah yang nangiskan kita, tuan-tuan tak boleh buat apa. Waktu tu kalau Allah panjangkan tempoh penghayatan kita tadi ni, kita memang tak ingat apa-apa. Bila datang selera dengan Allah, selera lain patah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah bagi nikmat pertemuan dengan Dia. Maknanya apa? Ni nanti kita nak jumpa Allah Isyak ni, kena ada niat memang kita nak jumpa dengan Dia. Jangan macam tak ada apa-apa. Bila sebut kemuncak kebaikan, kalau buat majlis perasmian, kemuncaknya kan majlis perasmian tu. Kan nak tengok perasminya, persiapannya pun lain macam. Dan dengar betul-betul apa dia cakap. Ini kan pula nak bertemu dengan Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah akan tambahkan lagi kenikmatan dalam hidup kita. Nikmat makan dah puas, nikmat tidur pun dah puas, nikmat hidup pun dah puas dah. Mohon dengan Allah nikmat pertemuan dengan Dia, untuk kita rasa tunduk, rasa patuh. Moga-moga bertambah-tambahlah iman kita dan Allah redha kehidupan kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد